Sekejap, saya nak cuba recording ni. Alhamdulillah. Suruh Alia add lagi sekali. Alia suruh masuk lagi sekali. Right, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anzir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tadi saya remove Alia sebab masa recording tu Alia cuba nak masuk tapi dia terdisconnected. So kalau ada siapa-siapa jumpa Alia, message Alia suruh dia try masuk lagi sekali, saya baru approve dia. Alright. Okay, Alia dah masuk. Alhamdulillah. Thank you Alia. Sorry tau sebab saya recording. Okay. Now, macam biasa saya ambil tajuk yang saya mudah nak ajar. Okay, sekejap. Right, okay, macam Muaz tadi dia dah belajar elektrokimia. Elektrokimia adalah satu tajuk yang memang saya skip dulu sebabnya elektrokimia tu kalau untuk saya masa saya belajar dekat matrix dia adalah tajuk pure chemistry. So untuk saya yang budak pure chemistry pun saya ambil masa sikit untuk saya ajar. Bukan macam mana masalah dengan elektrokimia ni, ada certain topik ni macam ni tau. Saya cari titik tengah, saya tak nak ajar too deep macam chemistry sangat. Tapi saya tak nak ajar terlampau sikit sampaikan korang tak faham. So masalah jadi cikgu ni, ada satu trik masalah untuk saya sebagai cikgu, apa-apa cikgu. Kita nak cuba ajar bagi korang faham. Tapi kita orang tak nak bagi dia too deep sampai korang rasa is too much. Tapi pada masa sama, kita orang tak nak bagi sikit sangat macam on the surface. Sampaikan korang tak faham. So maksudnya saya struggle nak cari titik tengah. So sebab tu saya skip dulu bahagian elektrokimia. Saya masuk tajuk yang saya rasa saya tahu macam mana nak ajar. Masalah jadi cikgu ni, mengajar ni sebenarnya masalahnya adalah nak cari macam mana nak sampaikan ilmu tu, nak bagi korang faham. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Korang faham tak? Faham. Tak. Korang pernah tak ajar anak kawan awak? Korang rasa dah ajar bahasa paling sempoi. Tapi kawan awak tak faham juga. Korang frust tak? Pernah tak korang ajar kawan awak? Sampaikan kawan awak rasa nak marah awak balik. Pernah tak? Korang belajar dengan kawan, lepas tu kawan tu macam nak marah awak balik. Dia rasa dah simple. So masalah cikgu kita orang macam tu lah. Masalahnya bagi saya nak bagi budak tu faham. Itu yang trik dia. So tajuk ni saya suka sebab dia adalah satelit macam korang tengok Euro tu kan. Kalau tak ada satelit korang tak boleh tengok bola. Sebab tu saya suka tajuk ni. Tajuk ni adalah yang paling current sekali dekat. Lagi sekali, the whole thing. Hari ni habis tak tajuk satelit. Satelit ni sebenarnya adalah salah satu teknologi angkasa lepas. Okay, so hari tu kita dah belajar satelit ni sebenarnya adalah objek yang objek yang mengelilingi bumi. So antara fungsi satelit yang paling famous, antara fungsi satelit adalah GPS. So satelit, contoh satu satelit adalah GPS. GPS ni kita pecahkan ada 3 segmen tau. Nanti kita akan cerita balik, GPS ni ada 3 segmen. So tajuk besar adalah teknologi angkasa lepas. Tapi dalam teknologi angkasa lepas, kita lebih tekan kepada satelit. Okay, now satelit ni salah satu contoh satelit yang banyak kegunaan kepada manusia adalah satu contohnya adalah GPS. So dalam tajuk ni kita lebih tekan kepada GPS. Kemudian satelit ni, okay, kita tahu cara dia dilancarkan ada 2. Satu sama ada dia menggunakan ELV, satu lagi RLV. Senang kata macam ni. Kan awak tahu roket kan? Sekarang kita dah tak ada roket tau. Roket ni sekarang kita ganti roket ni sebagai space shuttle, kapal angkasa ulang-alik. Saya rasa bahasa Melayu dia space shuttle tu ulang-alik, kapal angkasa. So senang kata, kenapa kita pakai space shuttle, okay? Kenderaan pelancar guna ni sebabnya kita boleh guna banyak kali. Kalau kita pakai satu pelancar tu dia pergi tak balik-balik. So itu kita pakai one shot saja. So kita nak lancarkan satelit ke orbit, ke angkasa lepas, ada 2 kenderaan yang boleh kita gunakan nak melancarkan satelit ke orbit tu. So kita ada satu namanya ELV. ELV ni maksudnya sekali pakai je, expandable. Kalau lah kita pakai
RLB, yang ini adalah reusable. 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 Okay. So hari ni kita nak cerita pasal GPS. Apakah contoh-contoh GPS yang korang tahu? Apakah contoh-contoh GPS yang korang tahu? Waze. Yes, contoh GPS yang paling famous adalah Waze. Selain daripada tu, Google Map. yes, satu lagi adalah Google Map. Kalau korang pakai Waze, apa je yang kita boleh tahu daripada Waze tu sebenarnya? Apakah maklumat yang awak boleh tahu daripada Waze? Traffic. Kita tahu trafik. Lagi apa kalau pakai Waze tu, selain korang boleh tahu trafik tu sesak ke tak, apa lagi kita boleh tahu kalau daripada awak ada Waze tu? Ada Roblox. Kemalangan. Yes, very good. Lagi? Ada polis, roadblock. Lepas tu, biasanya tu lah. Biasanya ada speed trap. Kalau macam dekat-dekat highway, kita boleh tahu ada speed trap kat mana. So, itu adalah kegunaan GPS. So, hari ni kita nak tengok pasal GPS je. So, GPS ni sebenarnya bahasa Inggeris kita sebut sebagai Global Positioning System. So, dalam aplikasi sistem GPS ni ada dua yang paling famous. Satu adalah Waze, satu adalah Google Map. So, dalam GPS ni sebenarnya GPS ni kita boleh pecahkan kepada 3 segmen. Segmen pertama adalah segmen kawalan. Saya padam. Segmen pertama adalah segmen kawalan. Segmen kedua adalah segmen angkasa. Yang angkasa ni maksudnya dia pakai satelit. Lepas tu segmen terakhir adalah segmen pengguna. Kalau kita masuk segmen yang mana satu? Pengguna. Yes, kita adalah pengguna. So segmen pengguna ni kita akan dapatlah contohnya share location. So share location tu itu adalah kita pakai dia sebagai segmen pengguna. Kalau segmen angkasa tu dia pergi transfer data tu bagi kat kita. So kalau segmen angkasa dia melibatkan satelit GPS. Satelit GPS ada banyak. So biasanya satelit GPS sekurang-kurangnya kita ada 4 satelit GPS. Okay, so dia boleh tengok the whole daripada permukaan bumi. Haziq Azhar. Okay, Assalamualaikum Haziq Azhar. Wow, hari ni meriah sikit. Ada 19 orang daripada 28, which is quite good lah. Okay, now so ini. Saya rasa budak lelaki lagi terror daripada saya. Saya dengan location macam air dengan minyak. So saya rasa lelaki lagi bagus kot. Okay, now so ini adalah kegunaan GPS. GPS ni korang pernah baca tak? Pernah jumpa tak macam ni? Pernah jumpa tak dekat kad kahwin kadang-kadang ada? Atau mana-mana? Ada event dia kata nak share location, dia pakai ini. Pernah jumpa tak ni? Pernah, biasa kalau saya last saya nampak dekat kad kahwin lah. So yang ini sebenarnya GPS ni yang dipakai DMS ni. DMS ni sebenarnya merujuk kepada apa? DMS. Darjah, minit dan saat. So DMS ni sebenarnya merujuk kepada D ni depan ni stand for degree. Degree, darjah. Lepas tu M stand for minute. Belakang sekali ni adalah merujuk kepada saat. Ini adalah saat. Okay, ini darjah. Ini minit, ini adalah saat. Ataupun ada dua jenis format. Satu adalah DMS, satu lagi adalah DDD. Kalau DDD adalah darjah desimal. Ini kita panggil dia sebagai darjah desimal. So senang kata GPS ni koordinat dia ada dua jenis. Apakah tadi koordinat GPS ni ada dua jenis? Apa dia? Apa dia? DMS dengan DD. Yes, DMS dengan DD. Kalau DMS ini macam pernah dengar tak garisan Greenwich ni? Saya pernah dengar masa geografi dulu. Korang pernah dengar tak masa kita ikut Greenwich whatever tu? Pernah dengar tak? Tak. Okay, so yang ni saya rasa pernah dengar tapi saya tak nak bagi ajaran sesat lah. So kita ada DMS, satu lagi adalah DD. Okay, so yang ini kalau awak tengok kat sini, okay, ini adalah nilai positif ke utara. Yang ini adalah nilai positif ke timur. Yang ni korang baca sendiri. Kalau yang ini ni sebenarnya saya tak berapa sangat terror ni geografi ni. Okay, yang saya tahu
share location. Lepas tu saya follow je Waze tu, cakap ke kanan, ke kiri kan. So basically saya tak pay attention dekat ini sini. Okay, tapi senang kata awak just belajar. GPS ni sebenarnya ada dua jenis koordinat. Satu adalah DMS, satu lagi adalah DD. Tapi disebabkan sekarang kita dah terlampau senang tau. Kita take things for granted. Maksudnya teknologi ni memudahkan kita. Kadang kita dah tak kisah pun sama ada dia DMS ataupun DD. Sebab yang kita tahu bila kawan kita share location, kita drive, kita sampai. Untuk saya lah, saya perempuan, saya macam tu. Saya tak tahu lelaki, saya rasa dia sangat particular kot pasal jalan ni kot. Kalau saya perempuan yang sangat tipikal, kadang kanan kiri pun saya boleh confuse. Okay, so basically yang saya tahu, saya sampai dekat location tu. Okay, now, so kegunaan GPS tadi kita dah kata adalah untuk mencari kawasan lah. Dan satu lagi, GPS ni ada dua jenis yang paling famous. Satu adalah Google Map, satu lagi adalah Waze. Nah, ini adalah kegunaannya. Kita dah cakap koordinat GPS. Maksudnya dia bagi dalam bentuk DMS atau DD. Kita tahu kemalangan jalan raya, destinasi ketibaan. Yang ni biasanya saya rasa ni yang korang kadang-kadang budak lelaki macam Fast and Furious tu. Dia kata kalau kita estimate sampai kat lokasi pukul 1, korang sampai kat situ 12.45. So saya rasa macam korang dah macam cerita Fast and Furious lah, laju betul lah kan. Alright. So basically itu adalah kita tahu tu daripada GPS. Okay. Now ini kita dah cerita GPS ni. Hari tu korang tengok recording ke tak? Hadis tengok tak? Tengok. Ni awak tengok tak? Apa? Yang awak tidur tu awak tengok tak? Jujur. Tak apalah, awak jawab macam tu pun saya dah tahu jawapannya apa. Tak apalah, terima kasih. Okay, so kita nak guna GPS ni, kita ada berapa segmen tadi kita kata? GPS ni ada berapa segmen? 3. Satu adalah segmen Kawalan. angkasa, dan Pengguna. Yang satelit tu, yang ada 4 satelit tu, itu masuk segmen mana satu? Angkasa. Yes, angkasa. Kalau kita? Pengguna. Pengguna, sebab kita lah yang pakai smartphone. Okay, so ini adalah kita. So ini kita dah tahu kegunaan GPS ada banyak. Okay, nak ramal jalan raya, kemalangan jalan raya, trafik, lintasan dibuat. Lintasan ni macam kalau jalan tu tak elok pun kita boleh tahu. Okay, yang ini. Sebenarnya kita boleh buat ni. Pakai handphone awak. Katakanlah awak ada handphone kan. Awak share location. Katakanlah saya nak pergi sekolah sekolah kan. Google Map, katakanlah saya nak pergi Google Map daripada sini pergi sekolah berapa? Lebih kurang Google Maps. Lebih kurang, kalaulah saya nak pergi sekolah, saya ada 2 jalan tau. Satu adalah jalan besar, satu adalah jalan kampung. Kalau jalan besar, dia ambil masa saya dekat 25 km. Tapi kalau saya jalan kampung, saya ambil masa lebih kurang 17 km je. So maksudnya dari segi mileage, saya lagi untung lalu jalan dalam. Kalau lalu jalan luar, maksudnya mahal sikit lah. Dan satu lagi dia guna banyak minyak. So macam mana kita tahu itu semua adalah daripada GPS. So daripada GPS ni kita boleh tahu mana jalan yang dekat, paling dekat, mana satu jalan yang jauh. Okay, so tadi kita kata koordinat untuk GPS ni ada 2. Satu pakai DMS, satu lagi pakai DD. DMS ni sebenarnya merujuk kepada apa? Darjah, minit, saat. Darjah, minit, saat. Korang salin tak ni? Salin. Okay, saya nak buat checklist lah lepas ni. Buku SPS, bab berapa, siapa dah siap. Okay, lepas itu ini adalah darjah desimal. Salah je. Desimal. Okay. Now, mengapakah aktiviti ini dijalankan di kawasan lapang bukan di dalam kelas? Kenapa? Kerana kalau saya kan nak share location tau. Ada orang kata, cikgu share location, kita orang nak datang beraya. Tapi kalau saya nak share location, saya tak share dari sini. Saya kena keluar rumah sikit, dekat depan pagar rumah saya baru boleh share location.
Kenapa awak rasa kalau saya nak share location rumah saya, adalah lebih elok saya keluar? Bukan dekat dalam bilik ni. Kenapa? Kenapa? Apa ni? Kalau awak ni, awak nak bagi location rumah awak, daripada bilik awak terus share location ke ataupun awak keluar sikit untuk share location awak? Keluar depan rumah. Kenapa? Kenapa kita tak share daripada katakanlah bilik kita? Bacaan dia macam mana awak rasa? Dia punya ketepatan dia macam mana? Mana satu lebih tepat? Dekat luar rumah ke atau dalam rumah, dalam bilik? Mana satu lebih tepat? Luar rumah. Kenapa luar rumah dia akan dapat bacaan lebih tepat? Sebab Tadi GPS dia ada 3 segmen tau. Satu adalah segmen kawalan, satu adalah segmen angkasa, satu adalah segmen pengguna. Handphone kita ni segmen pengguna. Kita kat luar tu sebenarnya kita nak bagi segmen mana yang tengah buat kerja tu? kawalan. Kawalan? Okay, katakanlah kalau kawalan dia ada pakai stesen tau kat satu tempat lain. Dekat atas tu ada apa sebenarnya? Kita nak bagi siapa detect sebenarnya. Handphone kita ada kita punya location. Satelit. Yeah! Kita nak bagi satelit. So satelit tu adalah segmen mana satu? Angkasa. Yes! Pandai pun segmen angkasa. So basically biasanya kalaulah kita nak share location kita, biasanya kita akan keluar sebab bila kat luar, satelit GPS ni akan terima tanpa halangan. So basically kalau katakanlah saya nak share pun, dia akan kata berapa 100 meter semua tu. Tapi kalau saya keluar, dia accurate, maksudnya accurate, jauh dia lari dia hanya 200 meter saja. Tapi kalau saya kat dalam bilik ni, kedudukan saya, dia orang nak trace, satelit tu nak trace kedudukan saya, dia kata dia jauh daripada, dia tak tepat lah macam tu. Okay, so itu adalah kebaikan GPS. Now nyatakan fungsi utama GPS. Biasanya kalau saya nak order Domino's, dia suruh on saya punya GPS. Kalau saya nak order delivery, dia suruh on saya punya GPS. So apakah fungsi GPS pada utama? Untuk apa? Untuk apa? Untuk nak tahu accident ke? Untuk apa ni? Nak tahu crash kat mana? Macam mana? Lagi sekali Zak. Untuk tahu rumah crash. Bukan, untuk tahu dia nak hantar kat mana. Nak tahu kedudukan kan? Ya, untuk menghantar lokasi kan. So dalam tajuk ni dia kata untuk menghantar lokasi, sebenarnya lokasi tu sebenarnya merujuk kepada navigasi. Navigasi ataupun kita kata untuk saya menghantar lokasi lah, kalau senang saya untuk send lokasi. Navigasi tu adalah lokasi. Macam dia tanya, woi ikut kat mana? So awak terus je share awak punya location. So itu kita kata hantar navigasi. Okay, so maksudnya nak tahu awak kedudukan awak di mana. Okay, so nyatakan 2 aplikasi navigasi dalam kehidupan. So 2 aplikasi tadi yang kita belajar. Apakah nama apps? Waze. Ya, apps. Waze. Yes, kita ada Waze dan juga Google Map. Yes, kita ada Google Map. Lepas tu awak boleh set suara awak sendiri kalau awak rajin. Ke kanan, ke kiri, betul tak? Kan? Siapa rajin korang boleh set suara korang sendiri. So, tujuan navigasi. Apakah yang digunakan untuk navigasi? GPS. Ya, GPS. Okay, Acap. Saya takut Acap jadi nick lah. Hari Jumaat pagi. Saya Jangan diingatkan kembali. Abang tahu tak drama ni? Pagi-pagi hari Jumaat. Kenapa? Aduh. Dan hati saya Nick ni, dia kalau dari kira budak, saya rasa dia budak yang baik. Maksud saya kalau mak dia suruh pergi kedai, walaupun dia terpaksa dia tetap pergi kedai. Untuk saya Nick is like that. Dia sebenarnya tak nak masuk tapi dah cikgu call, dia kena masuk. Macam tu lah. Alright. Now, so Raja satu menunjukkan berapa kedudukan satelit. Okay, so dekat sini, satelit, marilah kita belajar pasal satelit. Now,
Satelit ni kita ada berapa jenis satelit? Kita ada, okey macam ni. Kita ulang lagi sekali tau. Bila kita bercerita pasal satelit ni kalau ikut orbit kita ada 5 orbit. Lepas tu bentuk orbit, kita ada 2 bentuk orbit. Ni awak dah lupa kot ni. Satu adalah bulatan sempurna. Bulatan sempurna. Satu lagi adalah elips. Elips ni yang perigi tu ingat tak? Elips ni yang bentuk begini. Elips ni ada 2 jenis. Satu adalah Bujur. perigi, apogee dan satu lagi adalah perigi. Mana satu yang jauh? Apogee ke perigi? Apogee. Apogee. Ya, apogee. Apogee paling jauh. Perigi yang dekat. Nah, sekarang dia punya question. Baru nak masuk question. Okey, korang semua simpan dalam hati dulu. Rajah 1 menunjukkan beberapa kedudukan satelit. Rajah A, B dan C. Mana satukah kedudukan satelit apogee? Ini adalah bentuk elips. Tadi siapa baca berdoa? Muaz kan? Muaz pilih seorang untuk jawab soalan nombor 1. Hadif. Hadif Hariri. Dah terang ni, Dif. Ya Allah, harap betul. Dah agak dah mas. Okey, dia kata dia kata kat sini apogee. Apogee kita kata apa paling jauh. So antara A, B dan C, mana satu paling jauh? D. Ya, very good. Jawapannya adalah D. Ini adalah apogee. Kalau ini apogee, A tu apa? Korang teka A tu apa? A, B, C ni A kan? A. C ni pun macam perigi kan semua ni? C, B, A ni macam perigi kan? Dekat. Alright. So, soalan nombor 2. Apakah bentuk-bentuk bagi orbit satelit? Okey, bentuk-bentuk bagi orbit satelit ni ada 2 je. Dia tak ada lebih daripada tu. Kalau jenis orbit 5, bentuk ada 2 sahaja. So, Hadif nak siapa jawab soalan nombor 2 ni, Hadif? Acap. Acap. Bentuk satelit ada 2 je. Ya. Bulat dengan elips. A. Okey, bulat dengan elips. So, jawapannya? A. Ya, very good. 1 dan 2. Now, ni. Okay. Now, apakah jenis orbit satelit dengan ketinggian antara saya pakai nombor ni 180. Ini dalam buku SPS awak pada muka surat 117. Buku SPS muka surat 117. Rupanya saya tak mute lagi banyak grup Telegram lain. Okey. Nah, pada muka surat 117, awak tengok kat sini manakah satu yang jika dia punya ni sebenarnya tak jauh ni. Dia daripada muka bumi ini yang paling dekat. Antara 180 hingga 2000 km. Ini sebenarnya ini adalah orbit yang dekat. Ini adalah orbit dekat. Rendah atau dia dekat dengan bumi. Tapi kalau dia dekat dengan bumi, dia ada satu kebaikan tau. Bila dia dekat dengan bumi, halajunya adalah tinggi. Bila dia dekat dengan bumi, halaju ni adalah tinggi. Halaju adalah tinggi. Okey. So, tadi Acap nak bagi siapa untuk soalan nombor 3 ni, Cap? Saya nak Nick. Nick, Nick suka soalan ni. Okay, Nick, teka ni. Dia paling dekat dengan bumi ni. Orbit rendah bumi. Yeah, orbit rendah bumi. Okey, saya nak tambah sikit. Kalau lah GPS ni dia termasuk dalam orbit. Jap. Saya asyik lupa je. Dia orbit segera ke? GPS. Tak apa, nanti saya cari dulu. Nanti saya bagi tahu awak. Saya lupa ni. Okay. Now, so soalan nombor 3. Ni dah. 3, 4. Now, antara yang berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara tinggi orbit dengan halaju satelit? Saya kata tadi semakin tinggi, kalaulah semakin rendah, dia punya halajunya adalah tinggi. Kalaulah dia semakin tinggi,
semakin tinggi, hal lajunya macam mana? Dia berlawanan tau. Hal laju, okey. So, Nick nak siapa jawab soalan ni? Zak. Zat. Kacang lah Zat. Jawapannya A. Ya, jawapannya adalah A. Semakin tinggi orbit, semakin rendah hal laju satelit bumi. Kenapa dia semakin rendah? Sebab kita nak kata kalau semakin tinggi, hal lajunya semakin rendah. Sebab dia punya graviti dia jauh daripada pusat graviti. Ikatan, macam mana nak cakap, daya tarikan graviti tu adalah rendah. Kenapa dia kurang hal laju? Sebab daya tarikan graviti dia pun rendah. Graviti adalah rendah. Okay, now nombor 5. Okay, cara kita nak shoot satelit, kita ada dua cara. Kita nak shoot satelit naik kenderaan. Kenderaan ada dua jenis. Satu adalah ELV, satu adalah RLV. Suka hati saya sebut, betul ke? Satu saya tahu expandable. Yes. So sekarang awak tengok yang ini, cara di shoot ke orbit dia tu, satelit nak shoot dekat orbit dia, dia ada dua cara je tau. Satu cara dia pakai adalah pindah secara terus. Okey. Satu adalah pindah secara terus ke orbit melalui trajectory linear. Satu lagi dia pakai kaedah baru yang dia melalui orbit pindah Hoffman. So Hoffman. So jawapan kat sini awak nak tengok gambar ni, ini dia nak launch satelit tu pakai kenderaan. Tapi cara dia nak launch ada dua cara. Cara dia nak launch tu bahasa Melayu panggil apa Cara dia nak pindahkan ada dua cara. Satu adalah secara trajectory linear, satu lagi adalah pindah orbit Hoffman. So dalam rajah 2 ni awak teka sama ada ini adalah trajectory linear ataupun pindah Hoffman. So Zak nak siapa jawab soalan nombor 5 ni? AB. Ebe. B cikgu. B. Okey, dia kata kat situ. Okey, dia ada dua. Okey. B linear. Okey, jom. Are you sure linear? Tak tahu. Okay. Now, kalau lah awak tengok buku SPS, okay, yang soalan nombor 5, you guys boleh tengok buku SPS korang pada muka surat 119. 119. Sekejap saya tengok this one. So, yang ini kita panggil dia sebenarnya kalau awak nampak macam ada dua orbit, senang kata keyword dia macam ni. Kalau you guys nampak dia melibatkan dua orbit, itu adalah menggunakan Hoffman. Saya pun salah sebut tadi, Hoffman. Tetapi kalau dia main terus saja, melibatkan satu orbit saja, itu kita panggil dia sebagai terus. So boleh tak kita buat macam ni? Kalau awak nampak satelit tu dilancarkan melibatkan dua orbit, macam ni kan, dia melibatkan dua orbit, satu warna hijau, satu warna kuning ni, ini kita panggil dia sebagai orbit pindah Hoffman. Tetapi dia hanya kalaulah dia shoot satelit tu terus ke orbitnya, ini kita panggil dia sebagai pindah terus. So AB, tengok daripada soalan, balik pada soalan. Tak apa tau AB, korang jangan rasa apa-apa sebab ini adalah tajuk baru. Korang tanya budak tingkatan 5 tahun lepas pun dia orang tak tahu jawab. So kita tengok kat sini. Kalau daripada gambar ni, dia melibatkan berapa jenis orbit? Awak tengok kat sini berapa orbit? Satu ke dua? Satu ke dua? Damia. Okey, dua orbit. Kalau dia melibatkan dua orbit, ini kita tahu namanya adalah Hoffman. Betul tak saya sebut ni Hoffman? So A ni dah salah. Okey, B ni dah salah. So jawapannya dia ada dua. Dia dah ni. Okey, dia kata kat sini meluas tanpa pindah orbit Hoffman. Kat sini melalui orbit yang semakin meluas dan orbit pindah Hoffman. So jawapannya mana satu? C ke D? D. Hebat. Jawapannya adalah D. Okey. Now, ini adalah kenderaan. Sedang kata kita nak shoot satelit tu dia pakai kenderaan. Lori. Adalah kereta
kapal lah yang nak bawa satelit tu. So kapal yang nak bawa satelit ni ada dua jenis. Kalau kita one shot sahaja, kita panggil dia sebagai ELV. Ini sekali guna je. Sekali pakai je. Expendable. Kalau RLV, R stand for reusable. Reusable. Boleh guna banyak kali. So dia kata dekat sini, kenderaan yang ini, yang mana satu, kenderaan sini, ini awak rasa yang mana satu, ini space shuttle. Saya bagi satu tunjuk, ini space shuttle. Ini bukan roket. Kalau saya kata, pernah tak dengar? Kalau space shuttle, dia masuk yang mana satu? Dia masuk RLV. Yes, RLV. Kalau roket, ELV. yes. So tapi sekarang kalau saya tak silap tau, yang saya pernah baca, sebenarnya ramai negara-negara maju dia dah tak guna roket sebab dia rasa roket tu membazir, sebab roket tu dia guna sekali je. Dan roket tu saya ulang tahu slow-slow. Roket tu yang bawa satelit ke whatsoever besar ni je. Belakang ni, semua segmen belakang ni dia bawa dia punya ni je, bahan bakar saja. Kalau dah satu bahan bakar dipakai, dia cabut. Kalau ni satu pakai, dah cabut. So sampailah ke set orbit tu, dia shoot satelit tu, so satelit tu berpusing, lepas tu tahu tak dia punya hasil buang-buangan tu semuanya akan bertebaran dekat angkasa. Tu yang kita panggil dia sebagai space junk. Space junk tu adalah bahan buangan daripada macam kita shoot satelit, lepas tu bahan tu tak boleh nak balik ke bumi, semua tu bersepah dekat kita punya angkasa lepas. Itu yang kita panggil dia sebagai space junk. So yang ini tadi siapa jawab? AB. AB. Ebi dah jawab belum ni? Dah. Ebi yang jawab jawab. nombor Ebi tak apalah Ebi jawab lah. Ebi kan terror. So apa jawapannya Ebi? Jawapannya B. Jawapannya adalah B sebab saya kata sebagai space shuttle. Space shuttle ni bahasa Melayu kapal angkasa ulang-alik. Kalau bahasa Inggeris panggil shuttle. Shuttle ni macam shuttle bus. Shuttle bus kan dia pergi ulang-alik. Tu adalah ni. Korang pernah naik bas ke? Selain bas sekolah lah. Tak pernah cikgu. Okey, tak apa. Pernah cikgu. Benar. Okey. Manalah tahu. Okey, dah zaman PKP ni saya duk bayangkan korang semua kepala loading tengah fikir bentuk bas tu macam mana. Ke macam tu? Sianlah korang kan. Tak apalah, kita relax-relax je. Jangan stres-stres, okey? Alright. Now, kita nak masuk, ini adalah gambar satelit tau. So, satelit ni kita nak baca kat sini. Raja satu menunjukkan sebuah satelit Geopegon. Satelit Geopegon ni, saya pun selalu kena cek balik. Geopegon. Sinkronisasi sederhana bumi. Geopegon. Oh, GEO. Geopegon adalah GEO. Geopegon GEO ini pada Satah Khatulistiwa. Satah Khatulistiwa. Satelit ni mengorbit bumi mengikut tempoh dan arah putaran bumi. Okey, now soalan dia dekat sini. Okey, kita baca sama-sama ya. Raja satu menunjukkan sebuah satelit Geopegon ataupun bahasa lainnya kita panggil dia sebagai GEO yang mengorbit bumi. Okey, kalau dia kata mengorbit bumi dan dia GEO, dia sekeliling Satah Khatulistiwa. Satelit ini mengorbit bumi mengikut tempoh dan arah putaran bumi. Okey. Bagaimanakah satelit itu kelihatan apabila dilihat di permukaan bumi? Kita boleh tengok ke ni? So kalaulah awak tengok kita, okay, korang tak boleh nampak satelit. Tapi korang boleh nampak bulan tak? Boleh. Okay. Awak rasa, okay, ini sebab dia Geopegon tau, dia ikut putaran bumi. Bila dia ikut putaran bumi, dia ikut mana awak bergerak, dia ikut. Cuba bayangkan, ini awak, ini satelit. Bila awak bergerak, satelit ikut bergerak. Bergerak. Dia ikut awak je, bergerak. So kalau lah awak boleh nampak bulan, bulan tu bentuk dia macam mana? Bulan tu awak tengok dia pegon atau dia bergerak? Bergerak. Dia pegon. Dia pegon. Macam ni macam mana nak cakap? Ini selalu anak, tapi saya faham tau ni, anak saya pun selalu tanya. Dia kata tanya ibu, kenapa bulan tu ikut kita? Kita kat puncak alam dia ada, kita balik ijuk dia ada. Dia kata bulan tu ikut. Okey, tapi kita nak cakap dekat sini, bila dia kata, ayat dia dekat sini, bila dia kata
dia mengorbit bumi mengikut tempoh putaran, kita nak bayangkan macam dia kita punya shadow. So maksudnya dia pegun di situ. Dia pegun kat situ. Dia kat situ. Maksudnya awak yang bergerak tapi bulan tu nampak kat situ sebab dia ikut dengan bumi. So senang kata macam ni tau. Bila kita kata dia sebagai geopegun, kita nampak dia tidak bergerak. Tapi sebenarnya dia bergerak. Kenapa dia bergerak? Sebab bumi kita bergerak tak? Bergerak. Sebab bila dia bergerak, bila bergerak tu yang kita ada siang dan malam. Okay, so bumi tu bergerak. Okay, dan bulan tu bergerak sama dengan bumi. Tapi bila dia bergerak sama, mata kita nampak dia duduk kat situ je. Dia pegun. So jawapannya kat sini, satelit ini kelihatan tetap pegun di langit. Dia kelihatan tetap pegun di langit. Okay. Now, tadi kita kata bentuk satelit, kita ada dua bentuk satelit. Apakah bentuk satelit tadi? Kita ada dua bentuk satelit dah. Dua bentuk orbit. Kita ada satu adalah bulatan sempurna kan? Betul tak? Betul. Bulatan sempurna. Sempurna. Satu lagi adalah elips. Elips ni ada dua jenis. Satu adalah apogee dan satu lagi perigi. Mana satukah antara apogee dengan perigi? Mana satukah yang dekat? Perigi. Yes, perigi adalah dekat. So jawapan dia dekat sini? Jawapannya? Sini perigi. Okey, apakah yang akan berlaku pada satelit? Jika halajunya rendah. Bila halajunya rendah, apa dia akan jadi? Lama-lamanya jadi. Kena dekat apa nama tu? Macam ni, kalau dia dekat dengan bumi, halajunya laju. Dia jauh. Tetapi, kalau dia jauh, halaju dia rendah. Tapi kalau lah makin lama halaju dia makin rendah, apa jadi dekat satelit tu? Satelit tu jatuh. Yes, very good. Siapa jawab tu? Hebatnya. Satelit tu akan jatuh. Kenapa satelit tu jatuh? Gravity. Yeah, very good. Satelit jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okay, apakah yang berlaku kepada satelit jika halajunya terlalu tinggi? Laju sangat. Apa yang jadi? Satelit akan bergerak ke angkasa lepas. Yeah, dia akan bergerak ke angkasa lepas. Keluar dari orbit. Very good. Satelit akan bergerak, akan keluar dari orbit dan dia akan bergerak ke angkasa lepas. So senang kata, kita nak bayangkan macam ni. Kita nak cerita, bayangkan ini adalah bumi. Okay, bila kita kata ini adalah bumi, kita ada satelit. Satelit kat tepi ni. So satelit ni kita nak bayangkan satu adalah satelit GPS. So satelit ni bergerak adalah disebabkan oleh dia punya orbit. Dan satu lagi, if I not mistaken, ni husband saya cerita orang lelaki, dia suka, tapi saya kadang fizik ni bukan satu saya punya saya, it's not my feel. Saya bukan terror sangat fizik, walaupun husband saya cerita beria pasal satelit kat saya. Dia kata macam ni, if I not mistaken, satelit ni dia boleh bergerak adalah disebabkan ada daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti dia ada dia punya koordinasi, dia mesti synchronize. Maksudnya macam ni, dia tak daya tarikan graviti tu tak boleh terlampau kuat, nanti dia akan tertarik jatuh. Tapi daya tarikan graviti tu tak boleh terlampau loose, dia akan pergi ke angkasa lepas. So bayangkan ini adalah satelit. Satelit tu dia mesti ada halaju dan dia ada daya tarikan graviti. Disebabkan dia ada halaju dan daya tarikan gravitinya sendiri, dia akan berputar mengelilingi bumi.
Okay, sebab tu sebenarnya satelit ni letaknya dekat angkasa lepas, dia bergantung kepada dua. Satu adalah hal laju dan satu lagi daya tarikan graviti. Kalau daya tarikan graviti tu terlampau kuat, apa jadi? Dia akan hal laju slow, daya graviti kuat, apa jadi kat satelit tu? Apa jadi kat satelit tu? Graviti kuat, apa jadi? Daya tarikan graviti kuat, apa jadi dekat satelit tu? Jatuh. Dia akan jatuh. Tapi kalau daya tarikan graviti tu loose untuk satelit tu, apa jadi? Terkeluar bergerak dan angkasa Yes, lepas. dia akan bergerak, dia akan ke angkasa lepas. So senang kata ini adalah kerja saintis. Betapa hebatnya saintis. Cuba bayangkan, satelit tu ada dekat luar angkasa lepas. Kalau kat luar angkasa lepas, of course tak ada graviti. Tapi macam mana dia boleh bergerak mengelilingi bumi disebabkan hal laju dan tarikan graviti. Sebab tu dia boleh bergerak mengelilingi bumi. Itu adalah fizik dan itu adalah senang kata itu adalah kerja saintis. So terima kasih kepada saintis yang cipta satelit. So sekarang korang bolehlah tengok TV. Dan satu lagi, korang ada internet. Korang boleh main game. Korang boleh main game dengan orang mana-mana, Afrika ke US ke mana-mana. Betul tak? Betul tak? Tapi saya tak tahu, saya tak main game. Saya tak reti sangat. So far korang okay tak tajuk ni? Saya nak habiskan tajuk ni sebenarnya. Do you have any question? Okay. So kita simpulkan apakah yang kita belajar pada tajuk ini. Kita dah nak mula balik ni tau. Kita dah nak ada what do we call toko online. Excited tak? Ya. Ya. Itulah korang bohong sunat sikit. Excited cikgu. Saya tak tahu bila mula. Maybe next week kot. Alright, kita just relax je. Jangan don't think too much. Kita relax. Tapi kalau korang rasa macam lemas ke, hanyut ke, jangan biarkan diri awak tu lemas, hanyut tu jauh sangat. Kalau awak rasa you are not being yourself, korang rasa lemas, figure out, nak balik ke pangkal jalan. Sometimes saya rasa semua orang dalam hidup korang tahu bila korang lemas. Either korang yang decide sama ada korang nak biarkan korang lemas je ataupun korang nak kembali ke pangkal jalan. Maksud saya, it's okay nak lemas. Tapi jangan biarkan lemas tu lama sangat. Do you understand? Faham tak? Faham. Tak ada siapa yang boleh selamatkan awak dalam zaman PKP ni. Awak je yang boleh selamatkan diri awak sendiri. Okay, and then satu lagi, kalau untuk saya ni, ini personal. Kalau korang ada masalah, korang share dengan kawan. Untuk saya walaupun saya cikgu, saya cakap lah macam mana pun bahasa motivasi. Kata-kata semangat macam mana sekalipun. Actually saya tak boleh faham awak. Kenapa saya tak boleh faham awak? Sebab kalau saya cakap, saya kata saya faham. Sebenarnya saya tipu je. Maksud saya tak boleh faham sebab I'm not in your shoes. Saya bukan 17 tahun yang duduk dekat awak punya kedudukan yang akan ambil SPM pada tahun ni. So the struggle tu awak dengan kawan awak je tahu. Saya maybe boleh kurangkan rasa pressure tu. Tapi maybe saya faham sikit, tapi saya takkan boleh faham 100% your condition. So, the best way is antara korang je yang memahami antara satu sama lain. Kalau korang nampak kawan korang lemas, nampak diorang macam bukan diri diorang, korang je tahu, saya tak tahu korang. Diri diorang, the best way is tanya dan make sure diorang kembali ke pangkal jalan, tarik balik. Jangan korang biarkan kawan korang dah hanyut, lemas, korang biarkan dia. Jangan sampai ke kawan awak tu lemas sampai dia terapung. Faham tak maksud saya terapung kat sini? Faham tak? Faham. Saya tak nak sampai korang terapung. Yang itu dah takut tak? So kalau korang nampak kawan korang lemas, korang kena selamatkan antara satu sama lain. You have to take care of yourself. Korang kena jaga diri sendiri. Bukan cikgu. Sebab saya cikgu, saya tak boleh faham. Sebab saya bukan 17 tahun. Saya tak ada dalam situasi awak. Saya tak tahu betapa struggle-nya awak nak belajar. Dan yang saya boleh tolong awak adalah kita relax-relax. Saya tak bagi awak terlampau stres. Sebab untuk saya sebenarnya kesian. Korang dah lah silibus baru. Korang tak boleh tanya kakak. Faham tak? Korang tak boleh tanya kakak korang. Sebab kakak korang pun belajar tak sama. Dengan adik.
Kau tak boleh tanya Ha, kakak kau. dia ada kakak ke? Dia dah ada kakak angkat. Oh. Tak ada cikgu. Itu yang gaduh tarik rambut tu. Oh, okey. Tak adalah. Dave, tak nak lah Dave. Carilah girlfriend yang ada, yang okey sikit Dave, yang boleh membawa awak ke arah kejayaan Dave. Tak apa cikgu. Okay, so tahu tak, saya nak bagi tahu awak yang itu je. Kalau korang rasa stres ke, korang rasa pressure ke, share dengan kawan-kawan awak. Sebab saya rasa kami as a parents ke, saya sebagai mak ke, saya sebagai cikgu, saya tak boleh nak faham. Saya bukan 17 tahun dan bukan saya yang nak ambil lecture. Tapi one thing for sure untuk saya, jangan simpan dalam hati. Korang kena let go. Maybe cara korang let go, rasa stres main game, korang tengok cerita Korea, korang buat apa, ada tak mengait? Adakah yang mengait sekarang? Yang mengait ke, mengaji ke, suka hatilah. So boleh je tengok cerita-cerita tu semua untuk hilangkan rasa stres korang. Cikgu tolong guru diam cikgu. Alah, awak buat tak baju kuning awak. Okay, so dalam teknologi, kesimpulan tau, nak habis ni. Teknologi yang akan selepas dah ni kan awak kena kan, saya tak tahu. Apakah teknologi yang paling penting dalam tajuk ni? Apakah teknologi paling penting? GPS. Apakah teknologi? Apa? Eh. Satelit. So satelit ni dia mengelilingi orbit kan? So berapa jenis orbit yang kita dah belajar? 2. Kalau jenis orbit, kita ada 2 jenis orbit. Okey. Sekejap, bentuk orbit. Kalau bentuk orbit, jenis orbit kita ada 5. Kalau kita kata bentuk orbit, kita ada 2. Satu adalah bulatan sempurna. Satu lagi adalah elips. Now, kalaulah daripada sini awak tengok jenis orbit ni, kalaulah awak tengok kita ada orbit rendah, orbit sederhana bumi, orbit tinggi bumi, dan satu lagi geopegon dan geosegerak. Now, geopegon dengan geosegerak ni dia ada kaitan dengan khatulistiwa. Katakanlah kalau dia selari dengan khatulistiwa, itu yang mana satu? Dia selari dengan, yes, geo. Tak. Geo. Betul. Selari dengan khatulistiwa. Kalau yang ini dia adalah condong dengan sudut khatulistiwa. So saya ingat geo lah, geo selari. Okey, kalaulah tengok dekat sini, semakin tinggi orbit, apa jadi pada hal laju? Rendah. Yes, hal laju semakin rendah. Kenapa hal laju semakin rendah? Disebabkan tarikan graviti macam mana? Rendah. Yes, tarikan graviti adalah rendah. Apa jadi kalau hal laju terlalu rendah? Apa jadi pada satelit? Satelit jatuh. Yes, satelit jatuh. Apa jadi kalau hal laju terlalu tinggi? Bergerak pergi ke angkasa selepas. Yes, dia akan macam bergerak ke angkasa lepas. Okey, kita nak launch satelit ni, kita gunakan apa? Lori, kereta? Kita gunakan apa? Roket. Ya, kita gunakan roket. Tapi roket tu sebenarnya itu adalah, kita panggil dia sebagai kenderaan pelancar sekali sahaja, which is ELV. ELV sebenarnya stand for expendable. Saya ni eja problem sikit tau, expendable. Kalau R, reusable. Tapi kebanyakannya kita pakai yang ini. Okay. Now, so cara dia lancarkan ke orbitnya ada 2 cara. Pelancarannya ada 2 cara. Satu adalah secara terus dia melibatkan satu orbit je. Kalau pindah Hohmann, dia melibatkan katakan sini bumi, dia macam ada 2 orbit yang terlibat. Ni saya tak pandai lukis. So kalau Hohmann ni dia ada terlibat 2 orbit, melibatkan 2 orbit. Kalau secara terus, dia terus shoot dekat orbit dia. Ini melibatkan satu orbit je. Abby kat sini okey tak Abby?
Amy, kenapa suara awak ni seksi? Orang ni Allah. Okay, so basically kita pakai kenderaan tu namanya adalah pelancar guna ataupun bahasa Melayu short form dia kalau yang roket tu kita panggil dia sebagai ELV. Kalau yang ini kita panggil dia sebagai RLV. RLV dengan ELV ni apa? Launch. Launch vehicles. Expandable launch. Salah A je ni. Ada N. Launch vehicle. So L ni stand for launch. Okay, now satelit yang paling famous yang kita guna adalah GPS. Tadi kita kata apakah kegunaan utama GPS? Lokasi. Yes, untuk lokasi dan juga navigasi. Okay, apa jadi tadi kan? Kalau kita kata kita pakai roket kan? Roket tu kan dia ada bahan bakar dia semua akan dibiarkan je macam tu. So dia akan menyebabkan dekat angkasa lepas kita ni ada banyak apa? Space jam. Yes, space jam. So senang kata dekat angkasa lepas sekarang kita ada satu isunya dekat luar angkasa kita terlampau banyak space jam. Space jam tu adalah bahan-bahan maybe ada satelit yang rosak kat situ, macam bahan bakar roket ada kat situ. So itu adalah space jam. So itu sahaja untuk tajuk satelit. So do you have any question? Ada masalah? Wih, laju kita. Alright. Okay, besok saya nak masuk satu tajuk yang best. Saya suka tajuk ni. Tajuk ni boy suka kot. Saya dah beli alat. Tapi sebenarnya kalau ada Adam, kelab reka cipta, saya suruh budak tu pasang. Tapi masalahnya tak ada. Suami saya sibuk, so saya tak sempat pula nak suruh bina. So esok kita nak cerita macam mana, awak tahu tak macam apa excavators, anak saya panggil apa benda ni? Dia macam orang, biasa kalau bapak saya panggil bajak, macam mana bajak tu berfungsi. So kita nak tengok tu, kita nak pakai satu sistem namanya adalah sistem hidrolik. Ataupun senang cakap kita nak belajar esok. Korang pernah tukar tayar kereta tak? Pernah tengok tu. Sama. Okay, now kan dia ada yang satu benda yang ditekan-tekan tu kan? Jumper. Bukan jumper. Alah yang dekat jumper. tayar Bukan untuk naikkan kereta tu. naikkan kereta tu Zak. Apa jack Apa nama tu? Jack. Jet kereta. Kan jet kereta tu dia pakai satu sistem namanya sistem hidrolik. Kita nak tengok macam mana jet kereta yang kecil tu boleh angkat kereta. Perasan tak? Korang tak rasa kagum ke? Macam mana orang boleh cipta jet kereta? Jet kereta yang kecil tu korang pijak pakai kaki tapi dia boleh angkat separuh kereta. Tak kerasa benda tu sangat wow? Awak tak rasa macam tu macam wow? Tak pernah terfikir ke macam tu? So esok kita nak belajar macam mana jet kereta tu berfungsi. Maksudnya daya yang awak kenakan tu boleh mengangkut kereta yang berat. Tapi kalau saya suruh Nick angkat kereta saya, Nick mesti tak boleh angkat. Tapi kalau Nick tekan pakai jack tu, kereta tu boleh terangkat. So esok kita nak cerita pasal satu prinsip namanya adalah prinsip hidrolik. So iaitu kita menggunakan prinsip hidrolik. So itu sahaja. Do you have any question? Tak ada. Tak ada. Okay, so kejap saya tengok dulu kehadiran. Terima kasih Afka. Thank you so much. Muaz. Kau ambil tuition dekat mana? MC. Apa tu? Sampai tuition dekat MC Plus. MC Plus tu apa? MC Plus tu dia mana nak explain. Oh, dia bayar macam mana untuk berapa subjek? Dia bayar, dia kategorinya kalau single subjek dia 49 sebulan. Oh. Dia Awak ada berapa gold, subjek? ada platinum. Saya ambil gold. Oh, berapa tu? Yang tu saya ambil sebulan 139. Oh, okey lah tu. At least nak rasa kan. So basically benda tu okey je. Saya rasa saya okey je tengok korang buat tuition tu kan. Semua untuk saya sekarang ada kebaikan satu belajar online. Untuk saya ada satu PKP ni tak semua buruk tau. PKP ni ada satu benda yang buat kita jadi kreatif.
contoh benda jadi kreatif, sebenarnya kalau korang nak belajar, sebenarnya online boleh. Macam dulu kita tak pernah terfikir kan, kalau nak mengaji online kan. Macam saya sekarang anak saya sekarang terpaksa terima hakikat mengaji online. So maksudnya ustazah pun kena belajar guna internet, guna orang kata kalau ustazah diorang dulu memerlukan Zoom, lepas tu sekarang diorang dah pakai WhatsApp je senang. So basically nak seribu dalih tak nak seribu dalih. So maksudnya sekarang kita terpaksa beradaptasi lah dengan masalah PKP ni. So far saya rasa kita okey kot. Cuma saya kena pandai cari titik tengah lah. Maksud saya macam ni tau ni. Titik tengah tu ni kalau saya nampak macam budak-budak pagi pukul 9 tak boleh. So saya cuba akan cari waktu lain. Okay. Alright. So itu sahaja. Kita jumpa besok Afkar. Sorry tau Afkar. Esok Afkar kita kena buat pagi lah Afkar. Sorry tau pukul 12.25 Afkar. Tahu. So boleh Afkar, kesian kat awak. Sebabnya saya tahu Afkar bangun pagi, tapi masalahnya Afkar seorang kan, nanti kita berdua dengan Nisa je kan, bertiga je kan. So hopefully oh wow. So hopefully esok hari Jumaat pukul 12.25 meriah lagi macam ni lah. Hopefully hari ni ramai ni, alhamdulillah kita ada dekat 20 orang. So thank you so much. So Dafa, terima kasih. Abby semua terima kasih. Nada, thank you. Damia, thank you so much. Okay. Again, saya cakap kalau awak nampak kawan awak lemas, korang cuba approach kawan awak, ajak dia orang menuju kejayaan bersama-sama. Okay, jangan biarkan sampai kawan awak apa je cakap. Terapung. Awak nampak dia dah lemah-lemah macam tunjuk-tunjuk tangan tu kan, pergilah tolong. Alright, so itu sahaja. Thank you so much. Jumpa esok. Maaf atas segala salah silap. Okay, bye. Bye everybody. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Okay. Bye. Say off. Okay, bye everybody. Bye. kasih.